السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، عدد ما حمدك حامدون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وشفيعنا وزخرنا محمد سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, musibah, balak, wabak, kejahatan manusia, kejahatan makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan dan diberikan ganjaran yang baik atas kesabaran itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambung lagi kitab kita, masih lagi pasal-pasal yang menghimpunkan dosa yang berkemungkinan termasuk dalam dosa-dosa besar. Surat 304. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina, dan sesiapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, maka padah tertimpa atas dirinya sendiri, dan sesungguhnya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hari ini kita masuk satu dosa di antara dosa-dosa yang disebut dalam kitab ini adalah dosa bakhil, dosa kedekut. Walaupun tidak disebut directly termasuk sebagai dosa besar, tetapi dia berkemungkinan termasuk dalam dosa besar. Kerana banyak kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang larangan menjadi orang bakhil, orang kedekut. Kita kena faham bahawasanya dalam agama ataupun dalam rukun Islam ada bab ataupun ada cerita tentang keluar harta. Syarat ataupun kita kata requirement seseorang ataupun kita kata syarat seseorang itu menjadi seorang Islam yang sempurna disebut dan dinyatakan dalam rukun Islam. Yang pertama disebut mengucap kalimah syahadah. Yang kedua disebut semayang. Yang ketiga disebut puasa. Yang keempat disebut zakat. Zakat adalah benda yang kita keluar sesuatu daripada harta kita, kita berikan kepada haknya. Dalam konteks zakat, dia adalah benda yang kita beri yang tak dapat pulangan. Tak dapat pulangan apa pun. Sebagai contoh, kita bayar zakat. Sama ada zakat secara bulanan ataupun zakat secara kadar ataupun zakat fitrah sebagai contoh. Keluar RM8. Apa yang kita dapat tuan-tuan? Ada dapat apa-apa tak?
Dapat dua je. Pertama dapat resit. Resit dapat. Kalau tuan-tuan bayar zakat fitrah tu, dia bagi resit. Bagi resit. Yang kedua dapat apa? Dapat doa. Itu je kita dapat. Duit keluar banyak tadi. Zakat fitrah tak adalah banyak mana sangat. RM8 lebih, lebih kurang gitu je. Tapi kalau kena 10 orang ahli keluarga di bawah tanggungan dia, boleh tahan juga. RM80 dekat RM100 jugalah keluar. Yang dapat resit kertas tadi, kertas kecil tadi, beserta dengan doa yang dibaca oleh amil. Itu pun kalau ada amil yang tak baca doa pun. Dia ambil duit, dia kata baca doa sendiri-sendiri lah, kata dia. Sama je doanya. Ada amil doa pun malah baca. Ada sekurang-kurangnya ajarakallah. Ada sekurang-kurangnya. Ataupun panjang sikit ajarakallah fima ataitu wa barakallahu fima abqaitu wa ja'alallahu laka tahura. Maka itu ada doa yang dibacakan oleh amil. Lain pada tu tak dapat apa. Keluar duit tak dapat apa. Selalunya bila kita keluar duit, kita mesti dapat timbal. Contoh beli makan, keluar duit bayar makan, dapat makanan. Walaupun makanan tu harga tak setimpal, tapi tak rugi sangat kita pasal dapat timbalan juga. Beli minyak, keluar duit 40 liter, 30 liter, dapat minyak 30 liter. Walaupun ada barang-barang yang kita beli tak standing dengan harga, dengan apa yang kita keluarkan, dengan apa yang kita dapat, tapi dapat. Tapi dalam kita keluar harta untuk agama, sebagai contoh keluar zakat, tak dapat apa. Beri sedekah, tak dapat apa. Tak dapat apa. Dapat. Kadang-kadang kita tengok ada orang minta sedekah, dia letak tabung. Zakat tadi kurang-kurang dapat harga resit. Sedekah kat tabung tak dapat apa. Contoh sedekah dekat tabung masjid. Berapa banyak masjid keluar resit? Mana ada. Tak pernah buat ada orang keluar resit. Sedekah tabung masjid. Tabung pun tak bagi resit. Jadi dalam konteks keluar harta dalam agama, dia memang tidak mendapat habuan secara zahir. Tak dapat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut tentang amalan ataupun perbuatan bakhil kedekut ini. Allah Ta'ala sebut, dia kata apa? Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut. Satu. Yang kedua dia sebut apa? Orang yang menyuruh kepada berlaku kedekut. Ada juga penasihat kedekut. Ada. Isteri dia sebagai contoh. Pasangan dia sebagai contoh, kawan-kawan sebagai contoh. Yang bila mana seseorang itu nak buat kebaikan dalam konteks sedekah ataupun konteks keluar harta, tiba-tiba ada nasihat-nasihat. Ataupun ada racun-racun yang menyebabkan perbuatan itu tertangguh. Tak jadi. Abang nak bagi kat dia, abang percaya ke muka dia? Tu dia mari dia. Dia mari perasaan kita. Kita nak bagi dia buka duit, bang. Kita pun nak pakai duit ni. Dia mari, warning begitu. Menyebabkan kita tadi yang memang niat nak bagi, tapi kerana ada orang yang menghalang daripada perbuatan itu, menyebabkan perbuatan itu tertangguh. Ada orang menimbulkan kepada kita satu keraguan yang menyebabkan kita jadi ragu. Yang kita sebut tadi apa? Ialah bila kita nak beri sedekah, kita makan dekat R&R sebagai contoh, makan dekat kedai, tiba-tiba mari satu orang. Pakcik, dia kata apa? Saya nak minta sedekah ni. Anak saya tak ada susu kat rumah, apa semua tak ada. Kita pun Allah, sedih nak dengar. Pegang dompet, penasihat kanan kita siapa? Penasihat kanan selalunya, isteri kita lah, penasihat pengurus keuangan kita. Abang percaya ke tengok dia, bang? Dia sihat-sihat tubuh badan, jangan-jangan dia ni scammer ni. Kita bila dengar scammer, tak jadi tu. Tak apa, dik, minta maaf lah dik, awak boleh kerja lah, janganlah asyik minta sedekah je. Tak beri kita. Menyebabkan perbuatan niat baik untuk bersedekah tadi jadi tertangguh. Maka ini juga Allah Ta'ala sebut, orang yang menjadi kedekut dan menyuruh seseorang jadi kedekut. Dosa. Tak boleh. Menyuruh orang jadi kedekut ni. Memang kita tak boleh nafikan tuan-tuan, penipuan itu berlaku. Memang penipuan itu berlaku. Saya malam tadi pukul 12.30. 12.30 malam. Satu nombor tadi pun angkat. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, saya nak beritahu mak saya meninggal, kata dia. Mak saya meninggal. Dia kata, saya kata, kat mana? Sekarang ni di Kuala Lumpur, dia sebutlah nama penyakit, saya pun tak reti nak menyebutnya balik, tuan-tuan. Pelik nama penyakit dia. Dia kata, mak saya dengan ayah saya ni pergi umrah dengan ustaz tahun 2016. Pergi umrah dengan saya, dia kata. Tahun 2016. Tahun 2016, bulan berapa? Saya tanya, dia kata bulan 12. Berapa bulan? Dia sebutlah tarikh, berapa bulan 12 tu. Saya kata, selain pergi dengan saya, dia kata,
Ustaz, masa tu ada seorang lagi ustaz. Dia sebut nama ustaz tu. Saya ni tuan-tuan, walaupun pukul 12.30, walaupun saya agak dah tidur, tapi saya tidaklah bodoh sangat. Cerdik juga sikit lagi pukul 12 lebih tu. Saya pun ingat tarikh-tarikh saya pergi umrah, dengan siapa saya pergi, mutawif mana yang escort saya ataupun yang ikut saya. Ada orang ni tuan-tuan, dia tengok flyers syarikat umrah keluar kan. Kadang-kadang dulu syarikat ni dia letak gambar gambar mutawif siapa, dengan siapa. Tarikh dia kata, tarikh cadangan. Flyers, tidak semestinya itu realiti yang berlaku. Saya tak pernah pergi pun dengan ustaz yang disebut tu. Itu gambar dalam flyers je. Dan tarikh tu saya tak pergi pun. Dan saya tak pernah kenal mak dia. Saya tanya, kat mana? Kat Kuala Lumpur meninggal. Tapi bawa balik Alur Gajah. Saya tanya, Alur Gajah kat mana? Dia kata, Alur Gajah ni saya pun tak tahu, kampung Tok Wan saya ni. Wah, dia mari pusing jauh lah. Kampung Tok Wan saya pun tak pernah pergi, kata dia. Oi, berat juga ni nak bawa balik tanam tak tahu tempat kat mana. Dia kata sekarang ni nak bayar kos ambulan daripada hospital Kuala Lumpur ke Melaka ni tak cukup duit, kata dia. Berapa tak cukup? Dia lebih kurang 3,000. Saya kata tak pernah hayat. Bukan saya tak pernah bawa orang balik, jenazah balik daripada Kuala Lumpur balik sampai ke Melaka ni, sampai 3,000 ni tak pernah dengar. Sedangkan ada perkhidmatan ambulan percuma pun disediakan di Kuala Lumpur. Jadi memang ada orang yang menipu begitu, memang ada. Memang ada pun. Memang ada. Itu saya malas nak manjangkan dialog. Kalau tanya boleh tak hantar gambar. Setakat hari ni saya kata muka-muka jemaah saya ni saya ingat. Kalau hantar ni jadi panjang-panjang, saya kata okey. Apa yang awak nak sebenarnya? Kalau kata nak duit, beritahu. Pop dia tak telefon. Saya nak minta nombor akaun. Kalau dia menipu pun kita nak bagilah sikit. Tapi dia tak pula telefon. Jadi tak dapat apa. Memang ada penipuan-penipuan begini. Memang ada. Termasuklah orang-orang yang menggunakan skamer-skamer yang menyamar menjadi individu tertentu nak pinjam duit. Ini selalu kena lah tuan-tuan. Dia kata, Assalamualaikum, saya ni. Kadang-kadang gambar saya pun punah. Tapi nasib baik, tuan badan tanya saya tu kata, Ustaz nak pakai duit ke? Saya kata nak pakai duit buat apa? Memang nak pakai duit. Tapi duit saya lah, tak ada nak pakai duit orang. Dia kata ada orang telefon saya minta nak pinjam sampai 3,600 ni. Apa masalah pula nak pinjam duit? Kalau nak pinjam, saya akan minta sendiri, saya kata. Saya takkan gunakan wakil untuk minta. Ini mengarut punya kerja. Jadi ini tuan-tuan, memang ada. Tetapi saya pernah sebut dengan tuan-tuan, penipuan itu soal nombor 2. Pemberian soal nombor 1. Sama ada dia menipu, sama ada dia merupa dengan rupa penipu. Kalau sekiranya kita ada kelebihan daripada sudut harta pada saat itu, kalau kita beri pun sedikit pada dia, tak apalah. Tak beri banyak, RM1 pun kita beri. Apakah kita tidak mendapat ataupun tidak ada pahala yang Allah Ta'ala beri pada kita? Pasti ada. Walaupun dia seorang penipu, walaupun dia seorang yang jahat. Kalaulah orang kafir sekalipun yang minta sedekah dengan kita berikan sedekah pada dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberi ganjaran yang baik kepada kita. Sebab itu, jangan jadi orang yang kedekut. Ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata apa? Dan sesiapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, maka padah tertimpa atasnya sendiri. Allah Ta'ala menetapkan hukum-hukum dalam konteks sedekah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita tentang pahala sedekah. Allah Ta'ala tuntut kita cerita tentang sedekah. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan, bila mana satu ayat Quran menyebut cerita tentang orang mati. Cerita tentang orang mati. Allah Ta'ala cerita dalam satu ayat dalam Quran, apa jadi kepada orang yang dah masuk kubur. Termasuklah kita nanti, tuan-tuan nanti, masuk kubur nanti. Apa nak jadi lepas kita bila masuk kubur? Di antara perkara yang akan dipohon ataupun dirayu oleh orang yang berada dalam kubur apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk melakukan 2 perkara saja. Orang dalam kubur, dia tahu bagaimana dalam kubur, dia tahu susah dalam kubur. Dia tahu bagaimana azabnya dalam kubur. Dan dia tahu apa amalan yang sangat baik kepada dia, yang sangat membantu dia ketika mana dia berada di alam kubur. Maka dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bila balik ke dunia nak buat 2 perkara. Apa dia tuan-tuan? Banyak kali saya cerita dengan tuan-tuan benda ni. 2 perkara je. Apa? Yang pertama, sedekah. Yang pertama sekali dia keluarkan, dia kata, Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Pertama dia kata, untuk aku bersedekah. Kenapa orang dah mati, nak balik ke dunia bukan nak jumpa kita? Patutnya lah lama tak balik nak jumpa kita lah. Lama tak jumpa.
Tak sempat nak jumpa tuan-tuan. Dia balik, dia nak sedekah. Kerana dia tahu bagaimana sedekah itu memberi pertolongan yang sangat besar kepada dia ketika mana berada di alam kubur. Yang kedua apa? Menempatkan diri bersama dengan orang-orang soleh. Makna dia apa? Dia nak datang masjid, nak dengar, nak duduk dalam kuliah-kuliah agama, nak duduk dalam halaqah-halaqah ilmu, nak beramal di dalam tempat-tempat yang baik seperti masjid dan surau. Dia sebut begitu. Mereka yang dah duduk di alam kubur tahu bagaimana besarnya amalan sedekah, tahu bagaimana besarnya bercampur dengan orang-orang soleh. Tetapi apakah mereka masih lagi ada ruang untuk melakukan perkara itu bila mana dah masuk ke kubur? No. Jadi Tuhan dah beritahu kita, orang dalam kubur nak buat benda ni. Tiba-tiba kamu yang masih lagi belum masuk kubur mengetahui cerita ini, mengetahui kelebihan amalan ini, takkan kamu nak biarkan amalan itu kamu tak lakukan. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut, dia kata apa? Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Yang paling kaya itu Allah Ta'ala, lagi maha terpuji. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyebut, satu riwayat menyatakan bahawasanya orang yang bersedekah, orang yang tidak kedekut, orang yang pemurah itu tidak akan jadi miskin, tidak akan berkurang hartanya. Bagaimana kita ni tuan-tuan, very confident dengan Al-Quran. Bagaimana kita menunjukkan keyakinan kita pada apa yang disebut oleh Nabi, bagaimana kita menyebut keyakinan kita kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut, Tuhan sebut, orang yang bersedekah, orang yang keluar harta untuk agama tak akan kurang harta dia. Tapi pada kita, bila keluar duit, pasti kurang. Sedangkan Nabi dah beri jaminan, Allah Ta'ala dah beri jaminan, orang yang keluar duit, yang sedekah, yang keluar duit atas jalan agama, tidak akan kurang harta. Sebab itu disebut apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat aku tambah, kata Tuhan. Dalam konteks harta, di antara cara kita bersyukur dengan harta yang kita ada adalah dengan bersedekah. Itu tanda syukur kita dengan kelebihan harta yang kita ada. Tuhan janji apa? La azidannakum, aku tambah. Tapi kita unconfident dengan benda tu, tak berapa percaya. Pasal kita tahu kalau keluar RM10, kalau kita ada RM1,000, kita keluar RM10, duit kita tinggal berapa ringgit? 990. Itu maknanya kurang. Pada kita itu kurang. Sedangkan kita tak tahu tuan-tuan, RM990 itu yang berbaki pada kita itu, bagaimana dia menjadi satu benda yang mencukupkan pada kita. Dia menjadi satu benda yang mencukupkan pada kita. Lebih daripada 1,000 yang kita ada. Boleh jadi 1,000 yang kita ada. Dengan dengan kebakilan kita tadi. Tuhan tarik dengan cara yang lain. Nak nampak orang minta sedekah dekat pasar raya, tak mau beri. Ni beri RM10, kurang RM10 ni kan, dengan 990. Ribut kereta, pung, langgar kita orang. Sudah. Memang salah kita. Nak claim insurans sikit sangat. Nak claim insurans tu sikit sangat. Tapi kalau tak repair, nampak tak cantik pula kereta. Okey, tak apa. Kita kata tak apa, awak hantar kereta awak pergi cat, saya tolong bayar. Kereta saya pun saya hantar pergi cat. Campur-campur kereta kita pun kena 400. Boleh lah, tak banyak, tak sampai lagi pun 400. Kereta member 200, 600. 1,000 tolak 600, tinggal 400. Mana rugi kita tadi tuan-tuan? Boleh jadi dengan sebab sedekah kita tadi. Masa yang kita keluarkan duit tadi. Katalah adalah lebih kurang seminit. Extra time kita keluar duit, buka dompet. Seminit itu menyebabkan kereta tadi dah lalu dulu di tempat kita nak reverse tadi. Maka selamat kita. Ini apa yang kita sebut tuan-tuan? Jangan kita memandang duit itu pada nilai, tetapi memandang duit itu bagaimana dia memberi manfaat pada kita. Sebenarnya harta ini bukan kita tengok pada nilainya, tetapi kita lihat bagaimana dia boleh memberi manfaat pada kita. Orang ada duit yang banyak, tapi tak boleh nak belanja. Sakit. Yalah, orang ada duit banyak, tapi makan apa? Dia rasa dengan duit yang banyak, dia boleh makan yang sedap. Dia rasa. Tapi Tuhan tarik sihat dia. Pagi, oat. Pagi makan oat. Tengah hari makan nasi pun lebih kurang 2 sudu je. Nak makan ikan ni tak boleh makan ikan ni. Yang boleh makan ikan-ikan tertentu saja. Nak makan daging tak boleh. Makan ayam tak boleh. Makan ikan pun ikan-ikan tertentu.
Ada. Malah makan apa? Makan oat lagi. Tak payah jadi kaya kalau nak makan oat je. Biarlah kita yang tak berapa ada duit ni pagi boleh roti telur. Dia tak boleh roti telur, doktor tak bagi. Ada. Tengok durian, orang ada duit, tengok durian. Tapi kalau tak boleh makan, tak ada maknanya. Walaupun durian itu dia mampu untuk beli. Biarlah kita ni yang tak berapa ada duit, dapat juga beli durian sikit, boleh makan. Dia kalau makan sulah durian, gula dah tak boleh baca. Jadi tuan-tuan, duit itu, harta yang kita ada, yang kita nak simpan sangat, sehingga kita jadi orang bakhil kedekut. Mengapa kita lihat pada nilai yang terkumpul, sedangkan dia bukan lihat pada nilai yang terkumpul, bagaimana dia boleh memberi manfaat pada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man bakhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wa huwa wallahu ghani wa antumul fuqara. Ingatlah, kamu ini adalah orang yang bertabiat demikian. Ingatlah, kamu ini ialah orang yang bertabiat demikian, bakhil. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit daripada harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, sesungguhnya dia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Ingatlah, Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sedangkan kamu semua ialah orang yang fakir, yang sentiasa berhajat kepada segala perkara kepadanya. Tu Allah Ta'ala warning kita. Allah Ta'ala kata apa? Kamu rasa kamu kedekut untuk simpanan harta kepada diri kamu. No, kata Allah Ta'ala. Kamu bakhil kedekut. Sebenarnya kamu bukan kedekut kepada orang, tapi kamu kedekut kepada diri kamu sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala memberi ruang kepada kamu untuk mencari simpanan akhirat, tetapi kamu menolak ruang itu. Kamu sebenarnya sedang membinasakan kamu dan diri kamu dengan harta-harta kamu. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan, hadis yang kita pernah baca mungkin dekat masjid ni, saya ingat. Dalam sebuah hadis, satu peringatan yang Nabi sebut pada kita. Cerita orang yang bakhil kedekut. Kalau kita baca hadis-hadis, kalau tak silap saya dalam kitab Riyadhus Salihin, ada hadis tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala menghimpunkan dinar-dinar, dia kata, dinar-dinar dan dirham-dirham. Dalam istilah itu, dinar-dinar dan dirham-dirham. Dalam duit kita, duit ringgit dan harta-harta yang kita kumpul. Orang yang kedekut ini Allah Ta'ala panggil dia dekat akhirat, himpunkan harta depan-depan dia. Himpunkan harta yang dia simpan, yang dia kedekut, yang dia tak mau keluar untuk jalan kebaikan. Apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala? Kemudian harta tadi dicairkan. Kepingan-kepingan duit tadi dicairkan dalam hadis sebut. Kemudian ditempa menjadi kepingan-kepingan besi yang panjang. Dia kata, ditempa menjadi kepingan-kepingan besi yang panjang. Dan setiap kepingan besi yang panjang daripada harta dia yang dikumpul, yang ditempa itu tadi, apa dibuat oleh Allah Ta'ala akhirat esok? Maka akan dibakar dalam api neraka. Kemudian setiap kepingan besi tadi akan akan dikelar pada belakangnya dan dada dia. Ni harta ni tadi dibakar. Orang-orang kedekut punya harta dibakar, jadikan kepingan besi jadi kepingan. Kemudian kepingan-kepingan tadi dibakar dalam api neraka. Kemudian kepingan yang panah dibakar dalam api neraka ini tadi diselar. Di mana? Di belakang. Di belakang diselar. Kemudian diselar di dadanya. Dan kata Nabi apa? Sekali selaran itu, dia kata, daripada hujung ke hujung kepingan besi itu, berapa lama nak habis keping besi itu? 99 tahun. Tu. Dalam satu riwayat kata 90 tahun, dalam satu riwayat 99 tahun. Tarik kepingan besi yang dibakar dalam api neraka tu di atas dada dengan di atas belakang orang, tarik 99 tahun baru habis daripada hujung ke hujung. Itu sekeping. Banyak mana kepingan-kepingan besi dia yang dia ada, yang ditempa oleh Allah Ta'ala dan dibakar dalam api neraka untuk diselar ke atas dia. Ini orang kedekut. Sebenarnya dia membinasakan diri dia dengan harta-harta dia. Dan berapa ramai manusia yang binasa kerana harta benda yang dikumpul oleh mereka. Qarun sebagai contoh. Allah Ta'ala cerita bagaimana, Nabi cerita bagaimana satu manusia bernama Qarun yang baik, tapi kerana harta jadi jahat dia. Kerana harta jadi jahat dia.
Menyebabkan akhirnya cerita Qarun berlaku di zaman Nabi Musa. Sehingga hari ini pengajarannya masih lagi lekat ke hati kita. Tidak salah menjadi orang kaya, tuan-tuan. Tidak salah. Bukan kita salah jadi orang kaya. Tidak salah menjadi orang berharta. Yang salah menjadi orang berharta dan menjadi orang yang kedekut dengan harta tersebut. Jadi orang miskin. Salah ke jadi orang miskin? Tidak salah. Tapi bila jadi orang miskin yang kedekut. Baik itu, Tok Guru dulu ada sebut. Bila mana ada orang jumpa Tok Guru, dia kata apa? Ustaz, Tok Guru tolonglah doakan saya ni. Saya ni miskin, duit tak ada, hidup bermasalah, niaga tak menjadi. Tak tahu nak buat macam mana dah. Duit pun dalam bank tinggal banyak ni je. Tok Guru kata apa? Sedekah. Banyakkan sedekah. Kalau kamu ada RM100, dia kata, 90 kamu sedekah, 10 hanya untuk belanja kamu. Kamu buat begini, dia kata, insya-Allah. Apa yang kamu runsingkan ini, apa yang kamu adukan pada aku ini akan berubah. Dan betul tuan-tuan. Semakin banyak kita keluarkan harta di jalan Allah, semakin banyak ganjaran yang baik Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai gantian. Bagaimana kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai contoh. Bila mana diseru kepada dia tentang sedekah harta untuk agama, untuk jalan agama. Pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Ni, separuh daripada harta aku berikan kepada Islam. Separuh tuan-tuan. Bukan RM10 daripada duit dalam dompet kita. Separuh daripada harta. Abu Bakar As-Siddiq bila jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku serahkan semua harta aku untuk Islam. Sehingga Nabi tanya dia, kalau kamu beri semua pada Islam, apa yang kamu tinggalkan kepada diri kamu dan keluarga kamu? Dia kata, tak perlu harta tu, aku tinggalkan mereka dua je. Wa Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Sebab apa tuan-tuan? Kerana keyakinan Abu Bakar, dia mengeluarkan harta itu untuk agama. Mustahil Allah Ta'ala akan membebankan keluarga dia dengan kesusahan. Dia kata, ni aku buat ni untuk memenuhi perintah Allah. Mustahil, kata dia, Allah Ta'ala menyusahkan aku dan keluarga aku dengan keluarnya harta aku ini. Bagaimana kita lihat keyakinan mereka tuan-tuan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri jaminan tidak akan susah mereka. Yakin. Kita tak yakin. Kita tetap tak yakin. Baik itu, saya tengok satu cerita. Cerita tu bagus. Kelakar pun kelakar. Baguslah tuan-tuan. Cerita begitu beri. Satu orang. Hari Jumaat. Tabung bergerak ni lah. Tabung bergerak masa derma sembahyang Jumaat ni. Jadi tabung bergerak ni sampai depan dia. Dia nak bagi duit dia. Dia fikir panjang. Nak bagi tak bagi. Bagi tak bagi. Dan akhirnya dia bagi duit yang paling kecil sekali. Kecil sekali baginya. Dia tak bagi banyak. Dia bagi. Kecil sekali. Padahal dia duit banyak. Dia bagi. Duit yang paling sikit sekali. RM1 dia kata saya. Dia bagi RM1 masuk tabung. Dia buat relax je. Tiba-tiba ada satu pakcik daripada belakang tepuk dia. Hulur duit kat dia. Orang tua hulur duit kat dia. Ambil. Tengok duit tu 100. Tepuk bagi dia. Dia pun ambil duit tu. Dia pun masuk dalam tabung. Pakcik tu tepuk balik. Nak, itu bukan duit saya. Duit kamu yang tercicir kat belakang. Kata dia. Padan ke dia. Dia ingat duit pakcik tu suruh masuk dalam tabung. Rupanya duit dia masa dia tarik RM1 tu terkeluar 100. Dia tak tahu. Jadi pakcik tu ambil bagi ke dia. Dia ambil masuk ke tabung. Jadi tuan-tuan bagus juga. Jadi lepas tu pakcik tu kata, tu duit kamu yang tercicir. Pandang ni tabung tu bergerak ke mana. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita kata nampak Tuhan nak ambil duit kita tu macam itu cara baru dia tahu. Jadi kita sebut bahawasanya orang bakhil kedekut ini tidak ke mana. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut satu ayat. Cukup memberi pengajaran pada kita. Allah Ta'ala kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuan-tuan, ayat ni satu ayat dia cukup mengingati kita tentang satu perkara. Dia kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta. Tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman pada diri kamu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Melainkan kamu dah beri sesuatu benda yang kamu paling sayang. Lan tanalul birra hatta. Tidak sempurna iman kamu. Melainkan kamu dah beri benda yang paling kamu sayang. Hebat ni.
Melainkan kamu dah memberi infak atau memberi keluar harta di atas benda yang paling kamu sayang. Apa dia tuan-tuan? Tengok. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cerita bagaimana Sayyidina Abi Talhah radhiyallahu an. Ini cerita ni tuan-tuan biasa dengar. Saya pun banyak kali cerita pada tuan-tuan. Sayyidina Abu Talhah mengeluarkan atau mewakafkan kebun kurma dia kepada Islam hanya kerana sembahyangnya yang terganggu dengan sebab burung-burung yang bermain di kebun kurma dia. Beri pada Nabi. Dia orang ada harta sikit. Tapi benda yang paling dia sayang adalah kebun kurma. Benda yang paling dia sayang. Tapi kerana sembahyangnya terganggu disebabkan burung-burung yang bermain di kebun kurma dia. Maka jumpa dengan Nabi, walaupun aku paling sayang kebun kurma ini, tak apa ya Rasulullah, aku beri untuk agama. Allah Ta'ala memuji perbuatan Abu Talhah dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman kamu melainkan kamu dah mengeluarkan apa benda yang paling kamu sayang. Kita tidak tuan-tuan, kita mengeluarkan benda yang jadi lebihan pada kita. Kita mengeluarkan baki yang ada pada kita. Satu lagi ayat akhir Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik, maka kami akan berikan kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya apabila dia telah terjerumus ke dalam azab akhirat nanti? Allah Ta'ala kata, wa amma man bakhila wastaghna. Dia kata apa? Sebaliknya orang-orang bakhil berasa cukup dengan wa amma man bakhila wastaghna. Dia rasa kedekut dia menjadikan dia senang dan mewah. Tak apa, kedekut dia tu dia simpan duit dia untuk menjadikan dia senang dan mewah. Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan peluang-peluang ataupun perkara-perkara yang baik. Dia tahu ayat Allah Ta'ala kata kalau sedekah Allah Ta'ala beri pahala begini, kalau bagi orang makan Allah Ta'ala beri perkara begini. Dia tahu dia mampu buat perkara itu tapi dia tak nak buat. Tuhan kata wa kadzdzaba bil husna, dia menafikan daripada sudut tindakan. Dia bukan menafikan ayat Quran, tapi dia menafikan daripada tindakannya. Dia tahu bagaimana besarnya pahala sedekah. Dia tahu bagaimana besarnya pahala wakaf. Dia tahu dia mampu buat perkara itu, tapi dia tak mau buat. Apa kata Allah Ta'ala? Fasanuyassiruhu lil usra. Ini warning Allah Ta'ala. Dia kata apa? Maka kami akan memberikan jalan ataupun kemudahan untuk menyusahkan dia. Allah Ta'ala kata standby. Orang-orang yang mampu sedekah, yang mampu buat kebaikan tetapi menafikan peluang itu, Allah Ta'ala kata apa? Kami akan mempermudahkan dia menjadi susah. Tuhan warning ini, kami akan memudahkan dia untuk menjadi susah. Apakah kita nak pilih jalan begitu tuan-tuan? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan dia kata apa? Apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya apabila dia diazab hari akhirat nanti? Harta yang kamu kumpul banyak-banyak, apakah dapat membantu kamu akhirat nanti? Kamu nak bagi pada siapa? Kamu nak pikul harta kamu banyak-banyak di mahsyar, siapa yang nak terima harta kamu pada hari itu yang kamu bangga sangat? Ketika mana kamu nak mati, kamu umum aset kamu terkumpul sampai beratus-ratus juta. Kamu nak bangga ke mana? Kamu ada geran tanah sejengkal tebal dia. Apa kamu nak bangga ke mana? Nak bangga ke mana? Kita mati pun tak tanam tanah sendiri tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan buat wasiat. Saya dah beli tanah dalam 10 hektar. Saya mati memang saya nak buat kubur saya lebih kurang 3 hektar tu tanah kubur saya je. Tak ada. Bila mati orang hantar tanah wakaf. Orang mati, orang hantar tanah wakaf. Mati pun menumpang wakaf orang. Walaupun kita ada geran tanah berjengkal tebal panjang. Bila mati, kita tumpang tanah wakaf. Tak beri manfaat pun tanah-tanah kita yang banyak-banyak tadi. Tak beri manfaat pun. Tetapi bagaimana tuan-tuan? Kalau tanah kita yang banyak, harta kita yang banyak, dimanfaatkan secara berterusan untuk kebaikan agama dan kebaikan orang Islam. Bagaimana kita, walaupun menumpang di tanah wakaf, tetapi kita mendapat habuan-habuan yang tidak pernah putus disebabkan duit ringgit dan harta kita yang kita keluarkan. Ini
Ini yang Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan warning. Kedekut tak apa. Jadilah orang yang payah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Tak apa, kata Allah Ta'ala. Nanti kami akan mudahkan dia untuk menjadi susah. Tuhan nak susahkan orang, sedangkan kita doa hari-hari, ya Allah mudahkan kita, sihatkan kita, beri harta ini harta yang memberi kebaikan pada kita. Kita doa hari-hari minta rahmat. Tiba-tiba kita kedekut, Tuhan kata apa? Tak apa, aku tak luar apa pun, kata Tuhan. Tapi aku akan susahkan orang ini. Aku akan jadikan dia susah. Tuhan nak susahkan kita, tuan-tuan, bukan manusia. Manusia susahkan kita, kita boleh elak-elak. Tapi kalau Tuhan kata susahkan dia, oh binasa kita, tuan-tuan. Binasalah kita. Jadi, sementara kita ada peluang dan ruang. Kalau ada banyak, beri banyak. Kalau ada sikit, beri sikit. Kalau tak ada apa-apa, terimalah apa orang beri. Itu je. Kalau tak ada, memang tak ada sungguh. Ada. Tapi kalau ada ruang untuk kita sedekah, untuk kita beri kebaikan, untuk kita kongsikan manfaat yang dan kelebihan yang ada pada kita, kongsikan. Tidak akan rugi kita. Dan kita akan lihat bagaimana ia menjadi tuaian yang sangat baik. Saat jenazah kita diletakkan dalam liang lahat nanti. Saat orang ambil papan lahat, orang tutup kubur kita. Saat orang kambuh tanah kita, orang balik tinggalkan kita seorang diri. Barulah kita tahu bagaimana harta yang kita keluarkan walaupun RM1 hari ini. Sumbangan yang kita infakkan untuk agama dan wakaf yang kita sedekahkan. Barulah kita tahu bagaimana dia menjadi satu nilaian yang cukup besar di saat itu nanti. Jadi sementara kita ada ruang dan waktu yang baik. Tambahan pula kita berada di bulan Syaban. Bulan yang menghampiri bulan Ramadan. Biasakan diri dengan mengeluarkan harta untuk jalan baik. Mudah-mudahan amalan ini continue ke bulan Ramadan. Dapat kita bawa sehinggalah kita mati nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan, kefahaman dan manfaat yang baik kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu di atas kelemahan, kejahilan dan dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.